أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, halaman yang terakhir daripada surah Az-Zukhruf, surah perhiasan, untuk kita membuang karat-karat dalam hati kita, memahami bahawa perhiasan mana yang kita inginkan sebenarnya. Adakah perhiasan di dunia ini yang tidak dinafikan, tetapi yang lebih berharga apabila kita uruskan perhiasan di dunia ini untuk kita mendapat yang lebih baik, yang lebih indah bila sampai di akhirat nanti, dengan gelar takwa yang telah kita belajar semalam. Dan pada hari ini kita menutup melihat kesimpulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ambil pelajaran sebelum kita bergerak pada surah baru, surah Ad-Dukhan pada hari esok insya-Allah. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita berada di penghujung ya pada surah Az-Zukhruf yang harapnya kita dapat, dan surah Az-Zukhruf ini dia agak dekat juga di hati saya Ustaz ya. Sebenarnya pasal waktu berada di luar negara dahulu, saya mendengar ada seorang dia masuk Islam ya, nama beliau Syekh Hamzah Yusof. Dia American, kemudian masuk Islam, dan beliau antara surah yang beliau suka baca surah ini di hujung ini, pasal beliau asalnya Kristian. Jadi bila dia membaca surah ini amat menggamit perasaannya. Lebih daripada itu, ia adalah satu pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah yang kita akan baca pada hari ini. Jadi Ustaz, insya-Allah kita akan teruskan pada hari ini. Kita mulakan dengan bersama tuan-tuan yang berada di rumah, doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman akhir surah Az-Zukhruf. Pada ayat yang ke-74 hingga ayat yang ke-80, siksaan penduduk neraka bagi orang-orang yang malang nasibnya ya. Inilah yang kita akan lihat sehingga ayat yang ke-80, dan kemudian hujah ya, berkaitan dengan mensucikan Allah dan mengagungkannya bahawa dia tidak mempunyai anak dan sekutu ya, sehingga hujung bercakap tentang bagaimana asas kepada syirik itu adalah mencintai kepada perhiasan-perhiasan yang tidak benar, yang tidak menyebabkan seseorang itu dapat perhiasan sampai di akhirat nanti. Mari sama-sama kita baca ayat 74 hingga 82 terlebih dahulu, memulakan majlis kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan kebaikan dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita belajar Al-Quran dalam My Quran Time baca faham amal. Insya-Allah hari ini dah akhir surah Az-Zukhruf. Sebagaimana kata Ustaz Afas tadi, Syekh Hamzah yang asal Kristian masuk Islam dan suka baca surah Az-Zukhruf. Sudah pasti sebab apa surah Az-Zukhruf, muka surat terakhir, insya-Allah akan sama-sama kita bincangkan banyak ayat-ayat yang cukup kita akan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita. Kita baca ayat 74 hingga 82. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 74 hingga 82 sebentar tadi, ya, sebagaimana semalam Ustaz ya kita melihat kepada balasan kepada orang-orang yang beriman, ya. Bagi tuan-tuan kita, bagaimana orang yang bertakwa, Allah nyatakan bahawa mereka itu mewarisi syurga, dan atas apa yang kamu amalkan, laksanakan di dunia, dan mendapat buah-buahan yang banyak, minha takulun, daripadanya itu dimakan, kamu makan. Nak menceritakan bahawa fakihah itu tidak sama dengan apa yang kita ada di dunia ini, ya. Kita makan durian, makan mangga, kita rasa sedap, indah, bergembira, tetapi lebih daripada itu ialah apabila sampai di akhirat nanti, buah-buahan itu tidak menyakitkan, ya, tidak menyebabkan kita sakit ataupun muntah ataupun perlu mengusahakannya, kerana ianya didekatkan sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Waqiah yang kita akan baca nanti insya-Allah. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bertakwa, ya, apakah Allah nyatakan? Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun, iaitu bagi orang-orang mujrimin yang pendosa, penjenayah, mereka berada di dalam azab jahannam secara kekal. Ini yang menakutkan Ustaz, ya, bahawa apabila dah sampai kepada sana, bila digelar sebagai penjenayah, maka ataupun pendosa yang tidak bertaubat, maka akan masuk ke neraka jahannam itu khalidun, kekal. Dan la yufattaru, itu yang bukan sekadar kekal Ustaz, ya. La yufattaru ini maksudnya tidak ada fatrah ataupun tidak ada rehat. Tak ada rehat. Kalau kita driving penat tu, mengantuk ke apa ke, kita boleh rehat. Ataupun kalau kita sakit, kita boleh rehat atas katil. Tetapi di sini bila sudah diazab, tidak ada rehat walaupun sesaat. Wahum fihi mublisun, sehingga kan mereka itu apa jadi? Mublisun, putus asa. Ya, mublisun daripada perkataan balasa yang ada kaitan dengan iblis yang putus asa daripada rahmat Allah. Orang-orang yang masuk ke neraka ataupun azab ini, satu kerana mengikut iblis di dunia, dan bila sampai di sana mereka mengikuti kepada jejak iblis, iaitu putus asa daripada rahmat kerana tidak akan diberi rehat walaupun sesaat. Pada waktu itu, ya, wama zalamnahum, ya, Allah menegaskan kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka orang-orang zalim ini yang
menzalimi diri mereka sendiri. Mereka berbuat dosa, mereka melanggar perjanjian, mereka merasakan bahawa perhiasan di dunia inilah yang paling berharga, yang perlu dikumpulkan, halal haram dia sental ataupun dia sapu sahaja, sehingga kan ia diazab di akhirat nanti. Peringatan kepada kita Ustaz ya, kepada kita semua dengan ayat 76 ini, bahawa kita kalau ada sesuatu kezaliman, zalim ini adalah daripada perkataan zum, iaitu gelap ya, bahawa ada perkataan dosa. Maksudnya apa-apa kesilapan yang kita buat itu kita kena cepat-cepat bertaubat, dan kita kena pilih. Kadang-kadang silap kita itu dia boleh jadi panjang pasal sedap makan harta ataupun zuhruf Ustaz. Dia kalau katakan kita ni rasa ya Allah aku nak pilih ke sana, kadang-kadang kita sanggup untuk berhentikan perkara-perkara yang tidak halal dalam kehidupan kita, yang ataupun kita dermakan apa yang halal itu untuk perjuangan yang lebih baik, transfer, pindahkan harta kita kepada akaun akhirat kita. Kita tidak mahu tumpukkan hanya dalam akaun kita sehingga digelar sebagai orang yang zalim. Pada ayat yang ke-77, apakah yang berlaku di akhirat ya, di dalam neraka Jahannam ini? Wanadau, mereka berteriak ataupun menyeru kepada penjaga neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, ya hendaklah boleh tak minta Tuhan matikan, selesaikan jelah kami ini, pasal kami dah tak tahan dah. Ini perkataan permintaan daripada orang-orang di Jahannam. Maka jawabnya Ustaz ya, jawab para malaikat ini ataupun Malik ini penjaga kepada neraka, innakum makithun, engkau akan kekal duduk selama-lamanya, bergenerasi demi generasi. Makithun, makatha itu maksudnya duduk generasi demi generasi. Maksudnya apa? Tak mati-mati ya. Dan yang keduanya apa? Dia akan duduk lama di situ. Mereka minta untuk dimatikan, tak nak dah, kalau boleh azab tapi matikan. Macam orang lah Ustaz ya, kadang-kadang kalau sakit tu dia kata ya Allah kalau sakit ni terlampau panjang, tolong matikan. Kan ada orang doa begitu. Tetapi kalau di sini mungkin boleh. Di sana kalau katakan sudah digelar sebagai penjenayah ataupun pendosa yang tidak bertaubat, maka akan kekal di dalam neraka ini. Ini perkataan malaikat Malik ini ya, Al-Malik ini penjaga neraka kepada mereka yang meminta bantuan pada waktu itu. Ayat 78 dan 79 kita nak baca dua ayat ini kerana ini adalah satu peringatan ya daripada para malaikat yang menjaga neraka ini tentang apa yang berlaku di dunia. Ayat 78 79 kita baca sekali bersama tuan-tuan yang berada di rumah dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Faz. Kita nak baca sekali lagi ayat 78 dan 79 daripada surah Az-Zukhruf ni untuk kita mendapatkan lagi, kita pasakkan lagi sekali dengan bacaan, mudah-mudahan, dan kita ulang lagi sekali terjemahan dan juga tadabburnya. Ayat 78 hingga 72 ayat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun am abramu فإنا مبرمون صدق الله العظيم. Kami telah datang membawa kebenaran itu kepada kamu, tetapi kebanyakan kamu bencikannya. Atau apakah mereka telah merancangkan suatu tipu daya, maka sesungguhnya kami sudah merancang mengatasi tipu daya mereka. Jadi ini adalah imbauan daripada malaikat ya, malaikat yang penjaga neraka tadi Ustaz ya. Dia bila diminta tolong dia kata innakum makithun, kau duduk lama-lama kat sini. Lebih kurang gitulah ya perkataannya. Laqad ji'nakum, telah datang daripada kami, Allah menyatakan telah datang daripada kami bil haqq, kebenaran, tetapi kebanyakan daripada kamu benci, tak nak ikut kepada kebenaran yang ada. Pelajaran untuk kita apa tuan-tuan, apabila kita dapat baca Quran ini, ia adalah kebenaran. Ada orang ingatkan kita kepada kebenaran. Kadang-kadang kebenaran ni Ustaz dia pedih
ya, ketika kita buat silap, orang tegur kita, dia memang pedih, tetapi pedihnya itu lebih nyaman berbanding dengan apa, innakum makithun yang diucapkan oleh malaikat al-malik dalam neraka tadi, ya, bila kata engkau duduk lama-lama kat sini. Dalam ayat yang berkaitan dengan syurga semalam, kita dah tengok bahawa sebenarnya kita akan duduk wa antum fiha khalidun. Semalam kan kita dah tengok bahawa wa talazzul ayun, yang enak pada pandangan mata, apa sahaja yang kita inginkan boleh dapat dan kekal dalamnya. Itu apabila berada di syurga, itu kebenaran. Tetapi kebenaran itu yang dibawakan pada ayat 78 ini disampaikan kepada orang-orang yang disampaikan oleh Nabi di Mekah itu. Mereka tak suka. Mereka kata bahawa kalau kami nak beriman pada kamu, kami kena ubah lifestyle, kaedah hidup kami. Ada benda yang kami rasuah, yang kami tipu, yang kami henyak kepada orang miskin, orang-orang yang yatim dan sebagainya, kami kena ubah. Jadi kerana mereka cintakan kepada zuhruf, ya, kepada perhiasan di dunia, mereka tidak mahu ubah lifestyle, sehingga kan mereka akhirnya menolak kebenaran. Dan inilah yang diingatkan pada ayat 78. Jadi cabaran dalam hidup kita, ustaz, ya, kadang-kadang kita dah tahu dah kebenaran, tapi ada satu yang mencabar kita, zuhruf, ya, perhiasan, harta, duit. Kalau kita dah biasa gaji 2,000, dia akan nak 3,000, lepas tu nak naik lagi. Kadang-kadang naik lagi kalau halal, okey. Tapi kalau naik lagi itu perkara yang tidak jelas, ya, kadang-kadang kita kena turun balik jadi 2,000, ya, daripada 3,000, tapi ada perkara-perkara yang tak jelas. Pada waktu itu mencabar, ya, keadaan hidup kita kena tukar balik. Yang kita doakan, tuan-tuan, kita pada bulan Syawal ini, kita masih lagi jangan lupa untuk semak balik sumber saya ni jelas ke tak jelas. Kalau perlu ubah kerana nampak ini tak jelas, kena ubah. Sama ada kita yang dapat peringatan sendiri ataupun kadang-kadang ada orang tegur, ustaz. Pada waktu itu memang karihun, ya, memang tak suka kalau ada orang tegur, tetapi itulah yang perlu kita buat, sebagaimana Allah ingatkan pada ayat 79, abramu. Apa maksud abramu ini? Kalau zaman dulu, ustaz ni, dia nak buat bangunan tu, dua kayu contohnya, dia akan ikat kuat-kuat agar dia tak jatuhlah. Kemudian dia akan dinaikkan dan kemudian dijadikan kemah ataupun dijadikan bangunan. Jadi abramu adalah mereka merancang tipu muslihat itu kemas-kemas agar tidak jatuh perancangan tersebut, ya, segala urusan yang mereka ada. Tapi Allah menyatakan fa inna mubrimun, ya, sesungguhnya kami juga, ya, merancang dengan kemas apa yang mereka sedang usahakan, ya, untuk jatuhkan. Jadi di sini ayat 79 ini untuk menceritakan kepada kita bahawa kalau ada orang yang merancang untuk keburukan, kita kena merancang kebaikan dengan baik-baik, ustaz, dengan kemas-kemas. Dan kalau ada orang tegur, ada peringatan, kita baiki lagi kerana Allah dah cakap ayat 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum, mereka ni ingat kami tak dengar kepada rahsia mereka. Sir ini rahsia sendiri-sendiri. Kalau wanajwahum ini rahsia satu kelompok, ustaz. Dia 3-4 orang, dia berbincang-bincang, dia kata okey, kita buat sesuatu untuk jatuhkan Nabi Muhammad. Itu najwa. Kalau sir ini, dia bisik seorang-seorang, saya akan jatuhkan Nabi Muhammad. Zaman sekarang ini, sama ada seorang-seorang kita merancang ataupun bersama dengan kumpulan kita, Allah dengar, ya, sehingga kan Allah cakap apa, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, rusul kami iaitu malaikat, ya, mencatat. Dan bila mencatat ni, ustaz, memang bila sampai di sana tak lepas, dia kat sana nanti kena audit. Kalau kat dunia ini sahaja pun, kalau katakan kita ada akaun kan, kalau lembaga hasil ke ataupun bila dia kata kami nak audit syarikat tuan ataupun NGO tuan, dia berpeluh, ya, kecuali memang kita dah bertanggungjawab daripada awal menyiapkan akaun kita. Apatah lagi bila sampai di akhirat nanti, Allah kata bahawa semua orang akan diaudit dengan segala catatan yang dibuat oleh malaikat yang menjadi rusul, menjadi utusan-utusan kami ini. Jadi ini adalah ayat yang ke-80 sebagai peringatan, ya, bagaimana peringatan di akhirat nanti, ya, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataannya barama, iaitu menetapkan, menguatkan perancangan, sebagaimana saya maklumkan tadi, iaitu menetapkan, menguatkan perancangan dengan diikat betul-betul, ya, dirancang betul-betul, tetapi rupa-rupanya
Allah menyatakan fa inna mubrimun, kami juga adalah orang yang memutuskan dengan sebenar-benarnya. Dan pada waktu ini tak lepas lagi siapa yang tidak mahu mengambil Allah sebagai panduan, tetapi menjadikan zuhruf, perhiasan di dunia, harta, pangkat sebagai target ataupun lifestyle kehidupan seharian. Moga-moga Allah pimpin kita, jangan jadikan kita sebagai orang yang kabur dengan zuhruf sehingga kan kabur kepada zikrul rahman. Itu yang kita belajar daripada surah az-zukhruf. Dan insya-Allah selepas ini kita melihat beberapa ayat penghujung, ya, bagaimana kita ingin kuat bersama Al-Quran, bersama Allah, tidak mudah terpeleot, istilahnya Ustaz, ya, terjatuh daripada jalan untuk menuju kepada perhiasan yang indah di akhirat nanti, insya-Allah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Rajim. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah, sebelum kita pergi lebih lanjut pada ayat bahagian yang terakhir muka surat yang ke-495 dan mengakhiri surah Az-Zukhruf, kita belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita lihat slide kita, ulang kaji mana kalimah-kalimah yang kita nak tekankan. Sempurnakan huruf lam yang bersifat nipis dalam ayat yang ke-76 ini, ya. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Okey, yang fokusnya pada wa ma zalamnahum itulah. Wa ma zalamnahum. Kerana apa? Lam di situ berbaris di atas dan berada di selepas huruf dha yang bersifat dengan tebal. Okey, dalam qiraat kita, bacaan Imam Hafs an Asim, huruf lam semuanya dibaca dengan nipis, tidak ada tebal, kecuali lafaz al-jalalah, lafazul jalalah, lafaz Allah yang mana sebelumnya yang berbaris di atas dan berbaris di depan lah dibaca tebal. Allah contoh, qalullah dibaca tebal. Okey, adapun selain daripada itu dibaca dengan nipis. Adapun di tempat ini kita tetap baca dengan nipis. Wa ma zalamnahum. Tidak boleh kita baca wa ma zalamna. Sebab terpengaruh dengan huruf sebelum. Ini disebut sebagai kesalahan, terpengaruh dengan huruf sebelum dan selepas. Kalau di sini huruf sebelumnya lah, sebab dha tu tebal, maka antara kesalahan pembaca bila baca ayat ni, dia baca macam mana? Wa ma zalamna. Dha tu betul dah. Dha lam, dia ambil lam tu ditebal juga mengikut dha tu, maka salah. Maka dha tu betul tebal, lam tu kembali nipis. La wa ma zalamnahum, gitu. Wa ma zalamnahum. Macam kita sebut wa aqimus solah, jangan wa aqimus solah. Dan qiraat kita baca dengan nipis. Dan memang kalau kita dengar qiraat Warsh,
dibaca dengan tebal, dia taghlis, ditebalkan lam dekat situ. Wa ma zalamnahum wa aqimus solah. Kita tak boleh lah. Kalau kita dengar orang baca itu sama ada qiraat Warsh ataupun dia tersilap lah. Kalau dah qiraat gitu. Pakai ilmu juga Ustaz. Ilmu juga. Tu saya ingat dulu Syekh Ali Jumaah selalu dia bergurau. Orang Arab pun biasa kalau bercakap solah, dia sebut babus solah. Dia sebut ajar bab solat. Lepas tu ada seorang syekh tu tegur, babus solah, nipiskan lam tu. Ya. Kerana bukan Warsh ya. Pakai masya-Allah. Tu qiraat Ustaz ya. Qiraat dalam My Quran Time kali ni kita tak ada belajar ya. Mungkin tak belajar lah. So mungkin pada masa akan datang Ustaz ya, kita doakan kita dapat belajar lebih luas lagi ilmu-ilmu berkaitan dengan bacaan ini, agar kalau katakan kita dah mendalami Quran ini, pergi ke Mekah, pergi ke negara lain, tak adalah pula tersilap Ustaz ya. Ataupun memang silap kan, yang perlu diberi teguran bersama insya-Allah. Jadi terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir ya, berkongsi tadi bagaimana bacaan, dan kita nak meneruskan kali ini pada ayat 83 hingga hujung surah Az-Zukhruf. Tetapi sebelum itu kita nak lihat dahulu pada ayat 81 hingga 82, iaitu qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, ya, di mana katakanlah wahai Muhammad, iaitu jika katakan Ar-Rahman itu ada walad, iaitu ada anak, maka Nabi Muhammad lah yang akan bercakap bahawa akulah orang pertama yang akan beribadah, yang menyembah kepada anak tersebut. Jadi ini adalah sebagai satu hujah kepada orang-orang Kristian ataupun mana-mana pihak yang menyatakan Tuhan ada anak, bahawa sebenarnya itu adalah impossible ya, itu adalah mustahil. Pasal kalau perkara itu betul lah, kalau betul Nabi Muhammad lah orang pertama yang akan melakukan, yang beribadah, yang mengabdikan diri kepada walad tersebut, kalau katakan dia. Tapi itu melambangkan bahawa Tuhan ini lemah bila ada anak, bila ada pasangan, sebagaimana yang disyirikkan oleh orang-orang Kristian ataupun agama-agama lain. Maka subhana rabbis samawati wal ard, subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun, yang maha suci Allah, Allah yang Tuhan langit bumi, Tuhan arasy ini daripada apa yang mereka sifatkan, kerana mereka mensifatkan di bumi ini mereka mengatakan bahawa ada berhala-berhala Ustaz ya, wakil Tuhan ataupun anak Tuhan lah sebagainya. Di langit mereka kata anak Tuhan itu adalah malaikat. Dia kata anak perempuan pula ya. Jadi sebenarnya maha suci Allah ya, sebenarnya semua itu tidak benar. Yang benarnya apa? Itu yang kita nak baca bersama pada ayat 83 hingga 89 untuk menguatkan ketauhidan kita. Bila tauhid kita benar tuan-tuan, kesannya kita akan berpandukan kepada perkataan Tuhan yang benar, dan kesannya juga kita tidak akan mudah teruja dengan perhiasan sementara yang berada di dunia. Kita tahu bahawa segalanya indah, tetapi lebih indah lagi bila tawaran perhiasan itu Allah tawarkan bila sampai di akhirat nanti. Ayat 83 hingga 89 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah bersifat dengan sifat yang kesempurnaan dan kita berhajat kepada Allah. Jom kita baca ayat yang ke-83 hingga 89. Lagu apa? Lagu sikahlah sekali Ustaz. Sikah. Masya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده
وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 83 hingga 89 menyambung kepada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar apabila ada di kalangan orang-orang yang diingatkan itu tidak menyahut seruan bila didatangkan kebenaran, mereka benci kepada kebenaran. Syaratnya apa tuan-tuan? Syaratnya ialah diingatkan. Maksudnya kita dalam mengambil pelajaran daripada surah ini, kita kena buat kerja ustaz mengingatkan orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu taala. Walaupun mungkin kawan kita yang beragama Islam tetapi kita kena ingatkan. Tetapi kalau sampai dia dah benci itu sampai dia dah mula untuk merancang untuk merosakkan kita, maka Allah kata apa? Pada ayat yang ke-83, fadharhum, iaitu biarkan mereka yahudu wa yal'abu. Dua perkara, iaitu mereka ini suka yahudu ini bercakap perkara-perkara sambil buat lawak ustaz. Buat lawak ataupun memandang remeh kepada perkara serius al-haq yang sedang dibawakan. Kita ingatkan kawan kita, jomlah kita pergi solat, kita baca Quran, kita menjaga dari segi tata cara dalam kehidupan kita. Kalau dia anggap bahawa ini saya punya hak lah kan, ini saya punya pasal kan masing-masing. Kalau dia mula buat lawak ataupun memandang remeh perkara tersebut ataupun bermain-main dengan al-haq, kebenaran yang kita cuba ingatkan, maka Allah kata fadharhum, tinggalkan. Pasal apa? Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, sampailah kepada mereka itu bertemu dengan hari yang dijanjikan. Jadi ini kalau mereka menentang. Tetapi kalau mereka tidak menentang, maksudnya kita memang ada tanggungjawab untuk mengingatkannya. Dan ini amat penting tuan-tuan. Kita dah sampai pada juz yang ke-25. Kita nampak bahawa sebenarnya selain daripada kita baca Quran, kita faham Quran, kita kena bawa mesej ini. Bila ada kul itu, katakanlah itu kita kena sampaikan, kena cari anak kita, kepada jiran kita, kepada kawan kita dalam telefon kita yang mungkin lagi kita tak sampaikan, kita kena sampaikan. Kerana apa? Kerana ini adalah untuk menjejak kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akan lihat pada surah-surah yang akan datang. Dan seterusnya pada ayat yang ke-84, wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah, dan dialah di langit sebagai Tuhan dan di bumi sebagai Tuhan. Maksudnya Allah lah yang berkuasa. Yang berkuasa, bukannya di bumi ada berhala yang berkuasa. Itu Ustaz yang tadi kita bincang tentang ada yang menyatakan ada anak lah, ataupun bila ayat 82 cakap tentang subhana rabbis samawati wal ard. Pasal ada orang yang syirikkan Allah dengan letakkan di bumi apa? Ada berhala. Ada wakil Tuhan namanya Jesus. Jesus ini wakil di bumi, Tuhan di atas sana the father, contohnya Tuhan bapa. Itu semuanya adalah satu syirik. Pasal ilah hanyalah esa. Istilah di sini ilah di langit, maksudnya ilah tidak ada anak Tuhan namanya malaikat, tak ada.
Di bumi bukannya nabi bukan Jesus, bukan berhala, Lata, Uzza, nama-nama Manat, semua itu bukanlah ilah, ya. Semua itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwal hakimul alim. Dialah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Nabi Isa tak tahu segala perkara, berhala tak tahu semua perkara, malaikat tak tahu semua perkara, ya. Dan yang bijaksana hanyalah yang maha bijaksana adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berhala tak boleh buat apa-apa pun. Sebelum ini kita melihat pada perumpamaan, walaupun ada zubab misalnya, ada lalat pun dia tak boleh nak halau, ya, tak boleh nak halau, apatah lagi kalau katakan dia nak menciptakan manusia ini sendiri. Jadi ini adalah penekanan tentang ketauhidan. Dan wa tabarakallazi lahu mulkus samawati wal ard, berulang-ulang banyak kali langit bumi Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal bila seseorang itu mula kagum kepada perhiasan di dunia, maka dia punya cara melihat langit dan bumi ni akan rosak, Ustaz. Itu yang sampai ambil anak lelaki, anak perempuan bagi Tuhan. Pasal dia nak ambil perhiasan-perhiasan di bumi tanpa ilmu yang betul. Maka Allah menyatakan bahawa Allah lah yang memberi barakah, ya, antara keduanya, langit dan bumi. Wa indahu ilmus saah wa ilaihi turja'un, dan pada Allah ada ilmu bila hari kiamat ini, agar semua di kalangan kamu, kita semua kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sumber kebaikan daripada Allah, yang berkuasa adalah Allah, dan yang mempunyai ilmu adalah Allah. Kita baik kembali merujuk kepada Allah berbanding dengan merujuk kepada berhala-berhala yang ada. Termasuklah harta, Ustaz. Harta ni boleh jadi berhala, sehingga kan orang tu tak takut pada hari kiamat, ya. Dia tak rasa Allah ni berkuasa, dia tak rasakan barakah penting dalam hidup. Dia main sapu sahaja dalam kehidupan. Yang kita doakan, ya, sekali lagi bila kita baca ayat-ayat ini, kena check balik harta-harta kita itu, mana yang belum zakat, mana yang kotor, ia perlu diserahkan kepada Baitumal, dan berhenti daripada amalan-amalan yang boleh membawa kepada perkara yang haram. Ayat 86 kita nak ulang sekali lagi, kerana inilah yang penting bila sampai di akhirat nanti, tentang syahida bil haqq. Apa maksudnya? Ayat 86 kita ulang bersama Ustaz Tirmizi. Baik, jom kita baca ayat yang 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Dan bagi orang yang tunduk, ya, selain daripada Allah, mereka tidak mendapat syafaat pertolongan di akhirat kecuali yang mengakui yang hak tauhid dan mereka yang mengetahui, ya. Jadi ini adalah realiti bahawa wala yamlikul ladina yad'una min dunihi syafa'ah, ya, selain daripada Allah tidak mampu memberi syafaat, ya. Nabi Muhammad, Nabi Isa dan sebagainya, semua kalau nak memberi syafaat mesti mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber syafaat, ya. Apa maksud syafaat? Memberi perlindungan, ya, kalau kita ada silap boleh di cover ataupun ditutup ataupun dibantu bila sampai di akhirat nanti. Jadi illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang bersaksi dengan kebenaran. Sebenarnya Ustaz, bila sampai di akhirat, kita mengharapkan ramai orang akan support kita, follower kita, apa lagi, apa-apalah yang hidup bersama dengan kita. Tapi rupa-rupanya hatta kulit kita pun dia bukan nak support kita, dia akan mendakwa kita, ya, kalau kita buat tak baik. Kalau buat baik okey. Kalau buat baik, baca Quran, buat perkara yang halal, maka dia menjadi saksi. Tapi kita dah baca sebelum ini, kulit, mata, telinga semuanya akan menjadi saksi menentang kepada kita, mendakwa. Bukan menjadi peguam bela, menjadi pendakwa raya bila sampai di akhirat. Ini istilah syahidah bil haqq, ya, bersaksi dengan kebenaran. Betul, salah. Tak ada pasal saya ni dah minat pada, saya ni kulit dia, saya ni dah dapat krim banyak waktu kat dunia dahulu dijaga, kan, jadi saya sokonglah bos saya. Tak ada dah, ya. Itu hilang di akhirat nanti. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu,
ya, mereka tahu bahawa mereka pernah berbuat silap pada waktu yang lepas. Itu sebabnya realiti kebenaran tadi bercakap tentang ilah, kali ini kita bercakap tentang Rabb yang menciptakan. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Ini kita pernah jumpa pada banyak surah. Kalau ditanyakan pada mereka siapa ciptakan mereka, siapa ciptakan langit bumi, jawapan mereka apa? Allah. Fa anna yufakun, bagaimana mereka boleh terpaling pasal apa Ustaz? Pasal kita dah bincang kerana zuhruf, ya, kerana perhiasan-perhiasan di dunia ini, dipilih ilmu-ilmu yang dia suka, tak ikut pada ilmu daripada Allah Subhanahu taala. Anak laki saya punya, anak perempuan Allah punya, malaikat anak perempuan, tapi malaikat juga yang akan azab saya, dia ilmu dia tu tak betul. Itulah yang dimaksudkan sebagai yufakun. Yufakun ini dipalingkan, ini bukan orang lain yang palingkan, diri sendiri yang mudah tergoda kepada zuhruf, tetapi tidak mudah tergoda ataupun ingin mendekatkan diri kepada pencipta perhiasan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengajarkan pada Nabi, waqilihi ya rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Ini adalah perkataan Nabi, perjuangan yang perit ini, ya, sehingga kan Nabi menyatakan, wahai Tuhanku, mereka ini kaum yang tidak beriman. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Nabi tetap ada rasa kecewa Ustaz, ya. Ada rasa kecewa ketika ajak orang untuk mengajak ke arah kebaikan, ketauhidan. Zaman kita lah sekarang ini, kita bercakap tentang 1.6 bilion orang Islam, ramai yang tak baca Quran. Kita mungkin akan rasa kecewa, anak kita, kepada keluarga kita, ada yang masih lagi tak baca Quran ataupun tak faham Quran. Tetapi yang Allah ajar kepada sini, satu, kalau mereka melawan, fazarhum, tinggalkan. Dan bercakap tentang mereka tidak beriman ini, perkataan ini adalah apabila sampai di akhirat nanti. Nabi cakap, kalau ketika Nabi hidup, Nabi tak cakap perkara ini. Nabi tetap mengadu pada Allah saja. Mengadu pada Allah. Siang apa yang perlu dibuat? Fasfah anhum wa qul salam. Iaitu teruskan kehidupan dan katakan salam kesejahteraan. Fasaufa ya'lamun, nanti mereka akan tahu. Jadi maksudnya ialah Nabi diminta untuk teruskan bersifat aman dalam kehidupan, ajak mana yang mampu dan move on, ya, bukannya hanya berdiam diri ataupun merasakan bahawa saya tak boleh buat apa, saya kecewa dengan apa yang ada, putus asa. Bukan itu. Jadi ini tunjuk pada kita, teruskan perjuangan. Orang ini tak layan, kita pergi pada orang ini, ataupun kaedah A tak jalan untuk anak keluarga kita, kaedah B, C, D. Yang penting ialah apa? Kita mahu kepada semua orang mendapat peringatan dan juga akhirnya diizinkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, cinta dunia itu menghalang seseorang untuk menerima kebenaran. Jadi apa yang perlu kita utamakan? Kita utamakan akhirat, yang pertama. Yang kedua, anjuran untuk berlemah lembut dalam bicara agar pesan yang disampaikan dapat diterima, ya, jangan marah-marah, ya, kerana kita tahu kalau tak jalan, kita fasfah, ya, move on, tapi lepas itu kita akan cuba cara pelbagai, jangan kita marah-marah ataupun kasar dalam menyampaikan mesej. Yang ketiga, memaafkan saat disakiti dan serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, kurniakanlah kepada kami perasaan cintakan akhirat melebihi dunia, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk sentiasa kami beramal saleh, ya Allah. Kami yakin pada hari tersebut, pada hari kami dibangkitkan nanti, ya Allah, pada hari kiamat, iman, taqwa dan amal saleh sahajalah yang akan mampu menyelamatkan kami pada hari yang cukup besar, hari yang sangat dahsyat, hari kemurkaan-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau murka kepada kami, ya Allah. Pilihlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang dibebaskan daripada api neraka, ya Allah, dibebaskan daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ayat Al-Quran yang kami sentiasa baca ini sentiasa masuk dalam diri kami untuk kami sama-sama menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Janganlah Kau hukum kami, ya Allah. Janganlah Kau azabkan kami di atas kelalaian dan kealpaan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, seluruh kedua ibu bapa kami, ya Allah, sama ada yang masih
hidup dan yang berada di alam barzakh sana ya Allah. Rahmatilah mereka sama ada yang masih hidup dan telah meninggal dunia ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, dan sudah tentu kita ingin doakan ya al-Quran terus mekar dalam hati kita, dalam jiwa anak keluarga kita. Terus bersama tuan-tuan untuk menyumbang dalam tabung gerakan al-Quran, kerana kita yakin bahawa kita perlu teruskan ya, kita doakan sehingga hujung My Quran Time, dan harapnya ada sambungan lagi selepas My Quran Time. Apa program selepas habis bulan 10 nanti, kita doakan Allah yang menentukan. Kita doakan pada TV Al-Hijrah, pada semua kru dapat berbincang apakah lagi, dan tuan-tuan boleh beri cadangan idea bagaimana program-program yang ada selepas itu nanti insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi dalam My Quran Time pada halaman baru surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, penuh dengan penceritaan tentang syurga neraka untuk sama-sama kita bersemangat dalam kehidupan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.